Okay, so hari ni ataupun malam ni saya akan menceritakan Alkisah COVID Fighter yang melanda kami sekeluarga, itu mendapat jangkitan positif, iaitu kami 5 orang, 4 daripada kami itu positif dan seorang daripada kami negatif. So saya akan menceritakan sedikit tentang macam mana ataupun pengalaman kami sebagai COVID Fighter di sepanjang bulan Oktober ini. Ini adalah tragedi Oktober buat kami sekeluarga. So kami menerima dengan seadanya, itulah ujian dan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada keluarga kami. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. So saya ingin menyimpulkan ataupun menyimpulkan cerita ini dalam Alkisah COVID Fighter. Jom saksikan video ini. Salam NHA Channel di sini. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang baru datang ke channel ini, bantu saya dengan tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi anda. Okey, so seperti dalam update sebelum ini, saya pun ada update dalam saya punya YouTube channel, itu NHA Channel, berkaitan dengan saya telah ataupun masih berusaha untuk menyiapkan video tentang Alkisah COVID Fighter, iaitu di mana saya dan keluarga saya, keluarga kecil saya telah dijangkiti wabak penyakit COVID-19, iaitu positif. Itu kami Okey, saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman ataupun saya telah terjemahkan dalam video ini, itu Alkisah COVID Fighter. So, saya akan menceritakan kronologi sedikit secara ringkas sahaja supaya cerita ini ada dalam channel NHA Channel untuk saya cek semula pengalaman kami sekeluarga, kisah-kisah di sepanjang dugaan COVID ini. Okey, so saya dah buat. Okey, so saya akan menceritakan sedikit, iaitu pada bermula 12 bulan 10 2021. So saya dan family, iaitu orang rumah saya, berasa tak sedap badan ketika itu, pada malam itu. So kami merasai demam, batuk dan sakit tekak, dan mungkin setengah daripada kami merasakan cerit-berit ataupun itu agak sakit perut lah. Itu adalah yang malam kemuncak. Maksudnya malam kita dah mula-mula rasa yang kita ni dijangkiti positif COVID-19. Okey, so pada keesokan harinya, iaitu pada 13 bulan 10 2021, saya dan orang rumah saya dah beli dah benda tu, iaitu tiket test, dan saya dan wife telah buat tiket test dan mendapati ia adalah negatif punya keputusan. Dan keputusan itu amat meragukan kami, disebabkan saya punya mak mentua ada double line. Maksudnya dia memang sah ataupun confirm dijangkiti penyakit COVID-19. So pada petang tu, terus dalam pukul 3.30 petang, kami pergi ke hospital swasta untuk buat PCR test untuk semua keluarga kami lah, 5 kami. Dan pada malam tu, pukul 10 malam, saya dapat call daripada hospital, iaitu Columbia, dan pihak hospital memberitahu 4 daripada kami adalah positif penyakit COVID-19 dan seorang iaitu daripada keluarga kami negatif. So 4 ni adalah saya, orang rumah saya, anak perempuan saya, dan anak bongsu, iaitu baby yang berumur dalam 4 bulan. Dan seorang yang negatif adalah anak lelaki saya yang berumur 3 tahun. Okey. So pada masa tu ada pegawai penyiasat yang menghubungi saya, kenapa kenapa kami banyak terkena positif COVID-19.
dan saya memberitahu sedikit macam butiran, ada close contact dan sebagainya lah. Dan pihak penyiasat KKM tersebut menyarankan kami pergi ke pusat khas untuk register dan pakai gelang. Okey, pada 15/11/2021 saya dan family pergi ke Dewan Suarah, iaitu pusat khas untuk register dan pakai gelang bagi kuarantin wajib atau iaitu home surveillance order selama 10 hari di rumah. Alhamdulillah, dan kami bersyukur kami dapat stay di rumah berbanding pergi ke pusat kuarantin disebabkan lagi selesa duduk di rumah, dan pihak KKM pun menyatakan agak penuh tempat ketika itu, dan kami alhamdulillah kami dapat kuarantin di rumah. Okey, dan ia bersilih ganti siang malam tak ada dia bau rasa sakit tekak, demam, dan dia dia beransur-ansur lah. Okey, saya dan family perlu melengkapkan herd assessing tool HAT pada setiap hari, iaitu ada sesi pagi dan sesi petang. So kena siapkan dua-dua, dan kita akan mendapat panggilan daripada KKM untuk mengingatkan kita buat HAT dan sentiasa kuarantin di rumah. Okey, pada 22 hari bulan 10 2021, saya dan family pergi sekali lagi ke pusat khas di Dewan Suara untuk cek semula keadaan ni, dan perlu mengisi satu dan mereka akan bantu kita untuk isi form berkaitan dengan release order. Maksudnya apa orang kata ada yang untuk ni surat pelepasan lah. Maksudnya kita dah lengkap kuarantin wajib 10 hari. Dan kita boleh tanya terus bila kita akan potong gelang. So saya punya kuarantin iaitu bermula pada 13 sampai 22 bulan hari itu. Okey, pihak KKM menyarankan kena completekan sampai last, itu contoh, sebagai contoh kalau kita last 22 hari, kita kena completekan 23 hari bulan kita boleh potong sendiri gelang di rumah. So, dan satu lagi pada keesokan harinya iaitu 23, okey, anda boleh tengok My Sejahtera anda, sebenarnya anda positif COVID-19 ataupun close contact. So dia akan ada macam simptom. List tu mula-mula berwarna merah, dia akan bertukar kepada biru bila kita tekan button refresh. Dan satu lagi home surveillance order, dia biasa-biasa saja. Kalau kita dah cukup ataupun lengkap, dia akan ada logo completed, maksudnya kita dah lengkap kuarantin 10 hari. Okey. Dan pada 24 hari bulan, iaitu hari ini, saya ada ambil servis melalui Facebook, iaitu untuk mendapatkan khidmat sanitize home sanitization melalui HB service untuk membersihkan rumah yang tercemar ataupun kotor akibat COVID kan. Semua katil, sarung tilam dan sebagainya kami cuci dekat lobi supaya kita berasa selesa sedikit, iaitu kita kita terhindar pada wabak penyakit. Itulah yang saya ceritakan sedikit sebenarnya tentang perjalanan ataupun kisah kami sebagai COVID fighter bermula daripada 12 hari bulan sehinggalah sampai ke 23 hari bulan. Apa saya nak share sebenarnya, kalau kita dah dijangkiti tu, kalau boleh jangan minta. Sebenarnya kat situ kita akan rasa tak sedap badan, tak sedap hati, bermacam-macam fikiran. Kita akan stres dari segi mental, fizikal dan sebagainya. Lagi-lagi lah kalau kita ada jagaan di bawah tanggungjawab kita, contoh anak kita pun tak berapa nak cukup rehat kita. Lepas tu kita nak check pula di bawah jagaan kita, macam kita terkejar-kejar, bukan kesian tengok anak tak makan dan sebagainya. So kita kena bantulah di sepanjang tempoh kuarantin tersebut. Malam pun kita pun tak selesa nak tidur sebenarnya sebab berasa sakit. Kalau kita nak tidur baring pun macam terbatuk-batuk dan sebagainya, macam seakan-akan sesak nafas. So COVID ni kalau boleh, saya minta tuan-tuan dan puan-puan dan untuk
saya sendiri, kalau boleh anda kalau tak ada urusan penting tu jangan pergi ke tempat sesak dan sebagainya. Kalau boleh jangan pergi ke majlis, disebabkan kita pun tak tahu, bukan ada yang melanggar SOP, ada yang tak sihat pun tak buat swab test dan sebagainya. Kita jaga SOP kita sebenarnya. Okey, mungkin ini saya buat video ni untuk secara ringkas sahaja sebagai apa kata diary kehidupan saya sebagai bekas pesakit COVID-19, iaitu COVID fighter, supaya anda boleh menginspirasikan ataupun mungkin video ini berfaedah kepada anda dan anda boleh bantu saya share dan subscribe channel ini supaya anda pun mendapat info dan sebagainya. Okey, saya simpulkan bahawa COVID is real. Kita jaga kita, maksudnya kita jaga SOP dan kalau boleh kita jagalah diri betul-betul. Kalau dah terkena tu baru anda akan faham sebenarnya betapa peritnya terkena COVID-19. Okey, sampai di sini saja. Jangan lupa support NHA Channel, subscribe NHA Channel, sehingga kita berjumpa lagi pada next video datang. Sudah tengok kan? Subscribe lah. Baik, Assalamualaikum.